Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita dalam penerangan panduan bagi pelajar, dan saya akan berikan maklumat yang bermanfaat untuk antum insya-Allah biidznillah taala. Hari ini kita nak bahaskan satu perkara penting, iaitu senior versus junior, siapa lagi mantap. Saya tak suruh versus, saya tak suruh berlawan, saya tak suruh apa ini. Kalau kita lawan nak jadi hebat, salah niat. Tapi kenapa saya bawakan tajuk ni? Saya nak ajar, nak sebutkan satu benda. Terkadang kita yang mengaji lama ni, terkadang ada orang yang mengaji lama, bila dia bertemu dengan orang yang baru mengaji 2-3 tahun, dia kalah. Kenapa boleh jadi macam tu? Dan sepatutnya apa yang jadi? Kalau adatnya kita kata, orang yang degree lebih rendah daripada orang yang PhD. Betul. Tapi macam mana kalau ada PhD yang datang mengaji dengan budak degree? Kita akan kata itu logik ataupun tak logik? Jawapannya tak logik. Kebiasaannya lah. Kenapa? Kerana kebiasaan orang yang dah mengaji degree ni, dia sangat tahu banyak benda. Begitu juga dalam ilmu syariah terjadi macam tu. Ilmu syariah lah, ilmu fiqah, semua ilmu Islam ni macam tu. Ada orang yang dah misalnya dia mengaji agama masa dia pergi Mesir tu tahun 2010. Ini contoh. Jadi apa? Dia balik Malaysia tahun 2015. Jadi balik Malaysia, dia pun jadi ustaz lah kat Malaysia. Lalu ada seorang pelajar yang pergi ke Mesir pada tahun 2015. Habis mengaji tahun 2020. Jadi kalau kita tengok dua orang ni, sepatutnya siapa lagi hebat? Ialah yang pertama, yang mengaji pada 2010. Akan tapi terkadang kita akan jumpa yang mengaji tahun 2010 ni, dia merujuk kepada yang baru habis ngaji pada tahun 2020. Kenapa? Kerana murajaah. Jadi ini yang penting. Bila ini yang dikatakan kalau senior lawan dengan junior, senior boleh kalah. Itu apa? Makna kata kalah tu apa? Kita kalah tu apa? Kemampuan untuk memahami ilmu tadi tu lebih kita katakan kepada junior. Kenapa boleh jadi macam tu? Kerana si senior tadi ketika mana dia balik Malaysia, dia dah tak merajaah macam ini, dan inilah adat terjadi. Dan saya katakan ni bukan untuk orang-orang mana, saya katakan untuk diri saya. Ini first time saya balik pada Mesir, saya kurang baca buku. Dan waktu tu ilmu ya kita mantap kan, sebab kita baru je masih fresh lagi dengan maklumat daripada guru-guru kita, ulama-ulama di Mesir sana tu. Jadi maklumat kita banyak, kuat gila. Tapi selepas tahun dengan keadaan tidak membaca buku, dengan tidak kita upgrade kita panggil apa? Upgrade lagi maklumat ilmu-ilmu pengajian-pengajian, maka kita jadi jatuh. Jadi tiba-tiba ada kawan kita kata, Naim, aku rasa macam ni maklumat, dan dia baru ngaji 2 tahun. Oh Naim, aku rasa hang sedikit salah kat sini. Saya jadi kenapa aku boleh salah? Mula kata bukanlah kerana kita takut salah, tak, kita terfikir dia yang baru ngaji boleh tegur aku macam ni, bermakna kenapa? Terfikir kenapa? Why itu ada? Kenapa aku boleh salah macam ni? Kenapa aku boleh salah macam ni? Sedangkan aku dah ngaji. Jawapannya kerana saya tidak membaca, tidak upgrade lagi ilmu saya ke depan. Jadi mudah kata kat itu saya terus dapat faham. Daripada waktu tu juga saya mula pegang handphone saya upgrade internet saya sampai 100 GB untuk YouTube saya, dan saya mula buka dengar pengajian waktu tu, dan sampai sekarang saya masih dengar pengajian. Dan ini menjadikan beberapa daripada sahabat-sahabat saya yang senior datang kepada saya dan tanya masalah. Dan saya tidak mengatakan ini ke atas jalan kita panggil takabur, kebangga, ujub, tidak. Tapi nak beritahu apa? Saya dah dapat faham bahawa terjadinya upgrade, jadinya mantap seorang tu bukan pada lamanya, bukan pada siapa yang mengaji dulu, tapi lama mana dia mengaji. Baik, saya cuba tengok ni contoh yang terjadi masih ada zaman sekarang. Saya hairan. Ada ustaz-ustaz yang lebih tua daripada Maulana Lutfi, Ustaz Lutfi. Kenapa banyak merujuk kepada Ustaz Lutfi? Apa yang hebatnya kat Ustaz Lutfi ni? Betul lah Ustaz Lutfi hebat, tapi kita mencari macam mana boleh timbulnya kehebatan Ustaz Lutfi. Jadi saya pun cuba cari maulid beliau. Saya dapat tahu bahawa semasa dia mengaji di Madrasah Sri Petaling, hari-hari kerjanya baca buku. Masuk perpustakaan, baca buku. Itu je kerjanya. Lalu bila dia habis mengaji dekat sana, dah habis daurah, beliau pergilah ke Yaman. Ngaji di Yaman pula. Ngaji apa di Yaman? Ngaji fiqah dengan Syekh Haidar. Syekh Haidar
selama 3 ke 4 tahun di antara maklumat yang saya dapat. Lalu beliau balik ngaji, terus ngaji lagi. Bila dia balik, beliau mengajar di Madrasah Seri Petaling. Madrasah Seri Petaling kita bukanlah madrasah yang nak ngajar kat sana tu pakai degree master PhD, tidak pun. Ada pengalaman mengaji tahfiz, pengalaman mengaji alim, lepas tu mampu dilihat mampu mengaji, mampu mengajar, lepas tu muda ya masuk mengajar. Gaji pun kita kata Madrasah Seri Petaling ni tak adalah tinggi sangat kan. Tapi beliau terus mengajar dan beliau terus membaca. Dia sendiri upgrade. Beliau dah tak mengaji dah. Membaca. Upgrade lagi. Sehingga sekarang ketika mana orang nak mengaji dengan beliau, orang akan rasakan bahawa ilmu beliau ni tak seperti usia beliau. Usia beliau tak sampai 40 tahun tapi ilmunya gila-gila banyak. Saya hairan kenapa boleh jadi gitu. Sedangkan ada ustaz yang lebih veteran daripada tu. Datang dan banyak merujuk kepada, bukan banyak merujuklah, ada merujuk kepada beliau. Kenapa boleh jadi tu? Kerana upgrade. Upgrade tu penting. Zaman sekarang kalau kita pakai handphone yang RAM-nya 2 GB, lepas tu memorinya 16 GB, dah dikira jauh ketinggalan. Tak boleh pergi jauh handphone tu. Tapi kalaulah kita zaman sekarang ni, baik handphone baru tu keluar, kita keluar. Apa yang terbaru? 8 RAM GB dan juga 128 GB itu terbaru. Itu sentiasa upgrade yang terbaik untuk apa yang kita ada. Begitu juga ilmu. Kalau kita nak berani mengaji ilmu, maka kita kena berani untuk upgrade. Saya kata ni bukan untuk takabur, saya hanya bagi tahu maklumat supaya anda dan semua jadi benda-benda macam tu. Itu apa, sentiasa jangan pernah kita mengaji. Ada orang fikir aku dah habis degree, aku dah habis mengaji, aku kena fikir tentang kerja. Tak, you salah. Sebenarnya bila habis mengaji degree, you kena fikir untuk kerja dan juga untuk mengaji lagi, bukan fikir untuk kahwin. Sampai salah budak-budak zaman sekarang, dia fikir untuk kahwin, dah habis kahwin tu apa? Sibuk dengan kerja. Maka you bukan pelajar ilmu, you hanya awam dalam ilmu. Awam dalam pelajar ilmu sahaja. Dan golongan pelajar ilmu kita bagi tahu you level mubtadi', bukan level mubtadi', bahkan you level awam. Ini bukan penghinaan, ini sebagaimana kata Syekh Muhammad saya itu. Dan saya amat terkesan dengan kata-kata itu sebab saya pernah menjadi macam tu. Lalu saya ubah diri saya dengan cara saya ubah apa, saya upgrade kan, dan saya bagi masa untuk ilmu. Tak banyak pun, satu hari saya hanya ambil satu pengajian. Percaya tak percaya, dalam masa 2 tahun saya dapat mengkhatamkan hampir 20 kitab. Sama ada kitab kecil dan juga kitab besar, 20 kitab. Dan ini bukan perkara yang senang untuk dilakukan. Yang penting apa? Komitmen bagi. Komitmen dan upgrade. Kita sentiasa upgrade. Jangan rasa, tak apalah aku dah khatam sampai minhaj, dah cukup. Tak. Kalau dah betul khatam sampai minhaj, buka syuruh-syuruh dan baca. Jangan duduk diam. Ini kata Syekh Muhammad Haidar. Ini bukan yang Yaman, bukan. Ini yang lain, yang di Mesir. Beliau Salafi tapi beliau bermazhab Syafi'i. Beliau kata apa? Wajib ke atas pelajar ilmu untuk membaca kitab. Satu hari 200 muka surat. Satu hari. Saya kata apa? 200 muka surat tu bukan level yang senang, saya kata. Tapi kalaulah kita dapat baca 50 muka surat satu hari dengan komitmen setiap hari, maka itu cantik. Itu sangat-sangat terbaik. Tapi masalahnya kita ngaji tak tahu mana, lepas tu kita baca malas, kita fikir nak kahwin je. Lepas tu dah bila kahwin fikir nak kerja, tak nak fikir upgrade ilmu, lepas tu kita akan tenggelam. Dan kata guru bisnes, guru kepada usahawan di Malaysia ni katanya apa? Katanya dalam mentoringnya, kalaulah seorang tu usahawan tu rasa steady, merasa tenang dalam level dia tu, dia akan jatuh. Ini jatuh, memang jatuh. Dr. Aizat Osman cakap gitu. Ataupun makna yang seumpama tu lah. Tapi kalau beliau mendengar maklumat ni pun, beliau tak akan tolak bahawa memang ini yang dimaksudkan oleh beliau. Ataupun kalaulah kita ni ngaji ilmu, kalau saya masukkan dalam ilmu lah, kita ngaji ilmu dan kita berasa okey, tak apalah, aku dah selesai pada level ni dah, aku okey dah, tak nak sibuk-sibuk dah, cukup level ni, maka kita akan jatuh. Bukan duduk kat situ, bahkan kita akan jatuh. Akan jatuh. Apa? Baik, lepas tu saya kata, kalaulah orang tu mengaji Fathul Qarib je. Fathul Qarib ni sebab kenapa saya selalu sebut, bukanlah kitab yang besar pun. Mubtadi' lagi. Fathul Qarib ni masih mubtadi' lagi. Ataupun kita kata mutawassit awal. Dia mengaji kitab tu je. Tapi dia punya komitmen, dia punya usaha, dia punya pembacaan, dia punya murajaah, dia punya mutalaah tu banyak sangat. Fathul Qarib tu dapat menyamai dengan level syuruh-syuruh Minhajul Talibin kalau dia syarah. Sebab tu saya kata apa? Macam mana junior
boleh menang dengan senior adalah kerana junior gila-gila usaha dan senior tidur lena dengan anak bini. Sedangkan kalaulah senior tak nak meredum ilmu dia, maka senior jangan tidur senang, bangun hari baca buku satu hari 50 muka surat paling busuk. Terbaik bagi saya adalah 200 muka surat. Itu sekian daripada saya dan saya harapkan manfaat ni dapatlah kepada antum dan juga saya dan juga kita dapat beramal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.